Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan jangan lupa kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala daripada segala dosa kita yang telah lalu, sama ada yang nyata ataupun tidak. Kerana kita datang daripada Allah dengan keadaan suci bersih, maka seharusnya kita kembali kepadanya dengan keadaan suci bersih juga. Pada kali ini saya ingin membicarakan secara ringkas dalam masa beberapa minit tentang isu yang sangat viral di dalam media-media sosial, ya. Iaitu isu yang dikatakan jangan kamu mengaku-ngaku akan keakuan, ataupun dikatakan dalam satu istilah, jangan kamu sampai terlihat adanya diri. Itu istilah yang popular sekarang ni, ya. Dibicarakan di media-media sosial. Baik. Apa yang diberikan ini mengatakan, ya, kita tidak punya apa-apa. Mana kita tidak ada kudrat, kita tidak ada kuasa, kita tak ada apa-apa, kita tidak melihat, kita tidak berkata-kata dan kita tidak mendengar, bahkan kita tidak wujud sama sekali. Inilah yang sering diulang-ulang oleh mereka-mereka yang mengaku ahli makrifat. Ya. Jangan kamu mengaku-ngaku akan dirimu. Ya, hilangkan keakuanmu. Dia kata begitu. Baik. Benarkah perkataan ini? Sebenarnya perkataan ini benar daripada sudut hakikat. Ya, tetapi kadang-kadang tidak benar daripada sudut perjalanannya. Ya. Kadang-kadang tidak benar daripada sudut perjalanannya. Kenapa saya kata begitu? Kerana daripada sudut hakikat, kita memang tak ada apa-apa. Kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada kudrat, kita tidak ada iradah, kita tidak ada sifat-sifat yang ada pada kita, seperti mendengar, melihat, berkata-kata, berkehendak itu ini, ya. Tidak ada pada hakikatnya. Kerana semua itu pada hakikatnya adalah hak mutlak Allah Ta'ala, ya. Sifat mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada pada kita ini adalah sifat yang baru, yang ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dipinjamkan kepada kita. Bahkan kita ini pun adalah dicipta oleh Allah Ta'ala. Yang ini tubuh kita ni. Tubuh kita ni yang bersifat. Tubuh kita ini dan sifat kita ini adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Itu pada hakikatnya. Hakikat diri kita ini baru lagi binasa. Ya. Baru lagi binasa. Makna hakikat itu adalah sebenar-benarnya. Apakah sebenar-benarnya? Itu maksud hakikat. Apakah maksud hakikat sebenar-benar diri kita ini? Iaitu baru lagi binasa. Ya. Semua kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kata, kenapa saya kata kadang-kadang tidak betul daripada segi pelaksanaan? Kerana orang-orang yang berkata jangan kamu mengaku-ngaku dirimu, tidak berkeadaan yang sebenarnya. Dalam arti kata yang lain, mereka mengatakan mereka tak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Tetapi mereka tidak dapat menafikan fitrah pada diri mereka, iaitu mereka punya hak, iaitu harta, keluarga, wang ringgit, kemahuan dan sebagainya. Semua itu ada pada diri kita. Itu fitrah. Fitrah yang Allah Ta'ala cipta untuk kita. Ya. Dengan izinnya kita guna pinjaman daripada dia. Dia boleh tarik pilih-pilih masa sahaja.
Itu fitrah. Tapi mereka cuba menafikan fitrah ini dengan mata kebenaran. Kita tak ada apa-apa. Kita tidak berkata-kata. Hanya Allah yang berkata-kata. Kita tidak ada kudrat, hanya Allah yang berkudrat. Tetapi bila ditanya orang, siapa yang berkata-kata tu? Aku. Rumah siapa tu? Rumah aku. Kereta siapa? Kereta aku. Masih juga mengaku akan aku. Dengan arti kata yang lain, mereka tidak dapat menafikan fitrah. Tetapi mereka cuba membirakan. Jangan kita mengaku akan keakuan. Ini yang sebab saya katakan tidak benar daripada sudut pelaksanaan ataupun pengaplikasian pada diri kita. Kita cuba menafikan fitrah, tetapi tidak boleh. Kita tidak boleh menafikan fitrah. Kita tetap akan mengatakan, ini harta aku, ini rumah aku, ini keluarga aku, ini barang aku, ini kereta aku, ini kebun aku, semua aku. Jadi sini berlaku konflik dalam diri mereka. Konflik dalam diri mereka. Mereka tidak dapat menafikan fitrah, tetapi cuba memviralkan dengan perkataan bahawa kita tidak ada punya apa-apa. Jangan kamu mengaku aku. Maka berlaku konflik dalam diri mereka. Kenapa kita tidak dapat menafikan keakuan ni? Keakuan yang mengatakan hak aku, harta aku, dan sebagainya secara hakikat, hingga kita lupa Allah Ta'ala tu, semua ni kita ni adalah anugerah Allah Ta'ala, anugerah kewujudan, anugerah kehidupan. Kenapa kita tidak dapat menafikan? Kerana kita tidak tahu punca keakuan tersebut. Punca yang kita mengaku-ngaku segala-gala kita ni milik kita secara hakiki. Sehingga kita lupa bahawa kita ini dan segala sifat kita dan segala yang milik kita ini adalah dicipta oleh Allah Ta'ala. Tahapnya majazi. Kemudian berlaku segalanya dengan izinnya. Takdir pada azali. Kita lupa. Kenapa kita lupa? Kerana kita ini dikuasai oleh satu unsur yang dinamakan nafsu amarah. Nafsu amarah inilah yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Ta'ala, sehingga kita mengaku-ngaku bahawa kita punya segala sesuatu secara hakiki. Dan sentiasa ia menyuruh kita kepada berbuat kejahatan, membuat maksiat. Sedangkan segala anggota kita ini dikurnia oleh Ta'ala untuk membuat kebajikan, membuat taat. Kerana ia adalah pertaruhan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Nafsu amarah ini membuat kita lupa akan hakikat yang saya sebutkan tu. Hakikat diri kita ini dhaif. Maka kita hendaklah leburkan dahulu nafsu amarah itu. Tanpa kita perlu membiralkan. Jangan kamu mengaku-ngaku akan keakuan. Tak perlu kita viralkan. Leburkan dulu nafsu amarah itu. Bila lebur nafsu amarah itu, maka dengan secara automatik leburlah keakuan. Seperti saya katakan tadi, nafsu amarah itulah yang menyuruh kita berbuat kejahatan, menyuruh kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyuruh kita selalu berburuk sangka, bersifat dengki dengan orang lain. Itulah kerja nafsu amarah. Menyuruh kita merasakan diri kita gagah, kuat, punya segala sesuatu, punya kekayaan, hingga kita lupa kepada Allah SWT. Hingga kita lupa segala itu adalah pinjaman.
Seperti dalam Allah Ta'ala kata dalam firman dia dalam Quran tu, kita boleh semak, ya. Inna nafsal ammaratu bisu. Dia kata gitu, ya. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa menyuruh kamu, menyuruh kita berbuat kepada kejahatan. Ya. Maka tidak ada cara lain kita untuk menghapuskan keakuan yang menyebabkan kita mensyirikkan Allah Ta'ala dengan mengatakan semua itu milik kita secara hakiki, melainkan kita leburkan dulu nafsu amarah itu, ya. Jikalau nafsu amarah itu tidak lebur, ibarat kata secara kasarnya, jangan kita berharap untuk menafikan keakuan tersebut, ya. Baik. Bagi orang-orang yang telah mencapai tahap muhakikin, ya, mereka telah suci daripada nafsu amarah. Mereka tidak lagi mengaku-ngaku bahawa semua ini milik kita secara hakiki. Mereka sedar bahawa ini segala yang ada pada kita, bahkan kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada pada kita ini adalah kurnia Allah, dipinjam untuk sementara, akan dipulangkan kembali kepada Allah, dan bahkan kita akan kembali kepada Allah. Mereka bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, berserah diri dengan sebenar-benar berserah, redha dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Bahkan mereka boleh katakan setiap saat ingat kepada Allah Ta'ala. Barulah inilah yang dikatakan lebur. Lebur pada makam baqabillah, ya. Mereka tidak lagi berkata-kata dengan kalam-kalam yang tak tentu arah, tak senonoh, ibarat kata mencela ataupun memaki hamun. Tidak, ya. Kerana sifat-sifat tersebut, sifat-sifat buruk tersebut adalah tercetus oleh nafsu amarah. Maka apabila telah nafsu amarah telah suci, maka automatik sifat-sifat tersebut hapus, lebur, ya. Bahkan kesyirikan kita akibat keakuan secara hakiki pun lebur. Jadi kesimpulannya, leburkanlah dulu nafsu amarah. Maka secara automatik segala kesyirikan kita akibat keakuan hakiki, mengaku secara hakikat, ya, kita punya segala sesuatu akan lebur. Tetapi jika nafsu amarah itu tidak lebur, keakuan itu kita tidak akan lebur. Tanda sudah lebur, suci kalam kita daripada perkataan-perkataan yang haram, dan suci sifat kita, suci perbuatan kita. Tanda yang belum lebur ialah mereka membiralkan, mengajak leburkan. Tetapi masih lagi mencela orang, memaki orang, bahkan mencarut dengan perkataan-perkataan yang tak senonoh, itu tanda belumlah lebur. Ibarat kata secara kasarnya, jangan bermimpi untuk leburkan diri, ya. Ini naklah difaham dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak jadi pendusta. Maksudnya, mulut kita berkata lebur, leburkan diri, leburkan keakuan, tetapi hakikatnya kita belum lebur. Nafsu amarah masih bersarang, ya. Kalam masih lagi berkalam dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Itu tandanya belum lebur. Mudah saja kita nak mengenal lebur atau tidak. Jikalau telah lebur, suci perkataan, suci perbuatannya daripada hal-hal yang haram. Dan tanda belum lebur, dia masih lagi berkalam dengan kalam-kalam yang tak senonoh, yang haram, ya. Sekianlah dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.